Sebab tu yang kita sebutkan jangan jadi orang yang pray when mampu. Pray when mampu, ingat dulu. Pray when mampu. Banjir, pray for Pahang. Banjir, pray for Temeluk. Elok banjir baru nak pray. Pray apa? Pray when mampu. Bicycle tak apalah, boleh jual timbang kilo. Hang nak timbang apa? Gigi hang tak boleh tolak kat kedai. Sebab tu bila sebut kata kita, hakikat bangsa akhirat, nikmat yang dia dapat adalah waktu susah pun nikmat, waktu senang pun nikmat. Banjir pun nikmat, kemarau pun nikmat. Masalah kalau kata kita masih lagi duduk kelas, nikmat adalah ini bukan nikmat. Something wrong dengan iman kita. Bai'ah kita bai'ah lidah, bukan bai'ah hati. Yang kita duk sebut dalam surah Al-Fatihah ayat 7 tu, siratal ladzina an'amta alaihim, tu dekat lidah. Tu pun tak tahu berapa inci, mungkin hujung tu yang dekat-dekat gigi tu kot. Hak pangkal tak ada. Sebab orang yang duduk dalam keadaan terima nikmat, dia terima semua nikmat. Musibah main nikmat, bala main nikmat, sakit demam nikmat, sihat nikmat, suka nikmat, tak suka nikmat, sedih nikmat, semua nikmat. Tapi kalau kita tak sampai dekat tahap tu lagi, cari jalan bagi boleh dapat dekat tu, sebab kita tak mau tergolong dalam golongan maghdub dan juga golongan dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, assalamu qabla al-kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga musibah yang ditimpakan kepada kita pada kali ini Allah Subhanahu wa taala segera angkatkan. Begitu juga dengan saudara kita yang berada di selatan tanah air, termasuk juga beberapa tempat di kawasan sekitar Pahang, Johor yang mana terlibat dalam musibah banjir. Moga mereka diberikan kesabaran dan dalam masa yang sama juga dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mohon moga-moga kita disempatkan untuk bertaubat sebelum nyawa kita berada di garisan penamat, sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara lainnya dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian.
Dalam pertemuan yang terakhir kita bersama dengan tuan-tuan, kita telah pun berkongsi tentang kisah masuknya Islam Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan insyaAllah pada malam ni sambungannya adalah kisah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an memeluk Islam. Dan keislaman kedua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim berlaku pada tahun ke-6 kenabian. Dua-dua berlaku pada tahun ke-6 kenabian. Cuma dia punya garis masa dia tu tak jauh. Kalau ikut dalam kitab Rahi' Al-Makhtum disebutkan secercah cahaya yang lain juga muncul dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pada tahun ke-6 kenabian, iaitu pada bulan Dzulhijjah, 3 hari selepas daripada Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Muka surat 40 tu. Ya, dekat muka surat 40 tajuk Sayyidina Umar memeluk Islam. Dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah memohon kepada Allah Taala agar Sayyidina Umar ini memeluk Islam. Kerana dalam banyak-banyak orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam teliti, cermati, ada 2 Umar yang selalu Nabi nampak ada karisma ataupun ada keperluan, dan Nabi nak mereka ini memeluk Islam. Sebab itu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam. Maksudnya Nabi target 2 orang Umar ini supaya bila mereka Islam akan menjadi Islam tu kuat. Disebutkan dalam doa Nabi SAW, Allahumma a'izzal Islam ya ahabbar rajulain ilaik bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahil min Hisham atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Nama bagi Abu Jahal adalah Amr ataupun Amru, juga dipanggil dengan panggilan Umar. Dalam satu lagi riwayat dia menyebutkan Allahumma a'izzal Islam bil Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam di antara 2 Umar. Dan antara ciri-ciri yang Nabi nampak ada di kalangan 2 Umar ini, di antara 2 Umar ini adalah bila Islamnya para sahabat Nabi SAW yang terawal, antara yang kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan hari itu Sayyidina Uthman, Abdurrahman bin Auf, ada dekat situ Talhah bin Ubaidillah, ada dekat situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka adalah orang yang terawal memeluk Islam, dan mereka adalah satu orang yang berkongsi sifat karakter yang sama. Mereka bukanlah jenis yang rempang, mereka bukan jenis yang kahak, mereka bukanlah jenis yang kita sebutkan sebagai gangster. Tak. Golongan yang baik-baik, golongan yang dipercayai, golongan yang duduk dalam satu tingkat kehidupan yang seakan-akan sama, baik semua. Dan bila mana masuknya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, antara yang lain ulama sebutkan ada sedikit percikan kekuatan pada Islam. Bila Sayyidina Hamzah masuk Islam, dalam masa 3 hari itu orang tak berani nak kacau orang Islam. Dan alangkah baiknya kalau ramai lagi orang yang seakan-akan Hamzah ni memeluk Islam, berkemungkinan tentangan dan juga halangan daripada kelompok kafir Quraisy akan turut reda. Sebab dah ada geng kahak masuk, geng kepala masam tak ada, itu payah agak, kan. Maka disebabkan itu, kata ulama, Nabi SAW melantunkan doa Allahumma a'izzal Islam bil Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang dari 2 orang yang lebih engkau cintai, iaitulah Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal ni nama gelaran, nama dia adalah Amr bin Hisham. Dan ternyata yang lebih Allah cinta dari keduanya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan antara sifat ciri bagi Sayyidina Umar yang selalu kita kongsikan dengan tuan-tuan, dia bertubuh tinggi, dia adalah orang yang kahak, dia adalah orang yang kuat, dan dia adalah orang yang selalunya tidak akan ditentang oleh mana-mana orang sebab kekuatan pada diri dia itu sendiri. Dan antara lain yang juga kita pernah kongsikan, sebab Sayyidina Umar dipilih dan tidak Abu Jahal, kerana pada ciri hidup Abu Jahal dia suka melakukan tashbik. Apa itu tashbik? Yang kita sebutkan meletakkan jari di celahan jari.
seperti mana duduknya orang Nasara bila mana mereka berdoa. Dia letak jari bagi cantum lagu tu. Duk saja duk lagu tu. Tak ada apa nak buat duk lagu tu. Dia duk fikir dia duk lagu tu. Kan? Bila dia duduk saja tangan duk buat lagu tu, antara yang ulama sebut itu adalah penyebab ataupun antara perkara yang disebutkan sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pergi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, taufik tidak diberikan kepada Abu Jahal adalah malaikat rahmat tak boleh mai dekat dengan orang yang suka buat benda lagu tu. Ini ada dicatatkan dalam beberapa riwayat sahabah bila ditanyakan tentang kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang meluk Islam bukannya Abu Jahal. Salah satunya daripada benda tersebut. Yang kedua, kenapa Sayyidina Umar bukanlah Abu Jahal adalah dikarenakan Sayyidina Umar ini orang yang masih lagi ada dalam diri dia tertanya-tanya tentang ketuhanan. Dia masih lagi duk fikir tentang Tuhan. Walaupun dia satu orang yang kahak, dia satu orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang cukup dahsyat pada orang Islam. Dia juga pernah memukul para sahabat yang meluk Islam. Tetapi dalam masa yang sama dia pun mempertikaikan ataupun bertanyakan dalam diri dia tentang segala jenis Tuhan-Tuhan yang ada. Sebab masa tu orang Arab jahiliah mereka menyembah berhala. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an terkenal sebagai seorang yang berwatak keras dan bertubuh tegak. Seringkali pada awalnya sebelum memeluk Islam, kaum muslimin mendapat perlakuan kasar direct daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni satu orang yang takkan biar orang Islam tu boleh duduk saja. Dia akan pergi pukul, dia akan hilangkan bosan dia untuk dengan melakukan perkara yang dahsyat kepada sahabat. Dia pernah pukul sahabat dalam keadaan yang sampai dia bosan, sampai dia cemui untuk pukul Sayyidina Umar. Kan? Sebab itu disebutkan lagi sebenarnya di dalam hati Sayyidina Umar sering berkecamuk perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan dan juga mabuk-mabukan dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin serta bisikan hatinya bahawa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Dia mula duk fikir antara benda bila dia duk pukul sahabat yang mana telah meluk Islam. Depa ni duk kena teruk bukan takat dengan dia, tetapi kafir Quraisy yang lain yang tak suka dengan Islam pun duk pukul, tapi depa tetap juga beriman kepada Nabi SAW. Kalau kata benda tu hang dah kena teruk dah, mesti hang dah cunggit dah. Ni pasal apa duk kekal lagi ni? Pasal apa masih lagi duk mengaku kata umat Nabi SAW? Kenapa masih duk mengaku kata hamba Allah? Kenapa masih lagi duk menegakkan syiar Islam? Pasal apa duk buat benda lagu tu? Sedangkan benda tu hang duk kena teruk dah. Anak-anak dan sebagainya semua dah kena teruk dah sampai ke tahap suruh cerai, tak bagi duduk dalam keadaan diraikan, harta dirampas, hutang tak bayar-bayar bila buat dengan orang Islam. Dan bila benda tu difikirkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia mula duk fikir mungkin benda yang depa bawa ni betul, pasal itu depa duk pegang sungguh-sungguh. Dan yang tak betulnya aku, kata Sayyidina Umar. Sebab tu bila dia duk faham lagu tu, ada beberapa kali dia cuba untuk mendapatkan pandangan yang lebih dekat tentang Islam, iaitu tidak lain tidak bukan dia kena pergi cari Nabi SAW. Tapi sebab dia suka duk pukul sahabat, maka dia tidaklah pergi berdepan dengan Nabi direct, cuma dalam keadaan yang curi-curi. Antara perkara yang disebutkan juga, Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia adalah satu orang yang senantiasa merasa takjub dengan semangat jitu orang Islam yang mana menanggung bala bencana demi mempertahankan akidah kebenaran yang mereka bawa. Dan Sayyidina Umar merasa ragu pula. Bila mana dia fikir lama, dia pun rasa ragu balik dengan benda yang dia duk buat. Adakah betul penyembahan berhala dan sebagainya? Adakah betul agama yang dibuatkan? Dan dia terfikir bahawa mungkin apa yang dibawa oleh orang Islam itu adalah satu perkara yang lebih agung dan suci daripada anutan yang lain. Perasaan berkecamuk ini menyebabkan Sayyidina Umar menjadi lemah ketika mana nak menentang orang Islam. Dia jadi tak ada modal dah nak pergi pukul orang Islam. Yang ini disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam saringan kitabnya tentang Hayatus Sahabah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian daripada sekian banyaknya kesimpulan, daripada banyak riwayat berkenaan dengan Islamnya Sayyidina Umar,
adalah benda ni berlaku sejurus sebelum ataupun beberapa waktu sebelum pengislaman Sayyidina Umar. Disebutkan, yang ni sebelum yang muka surat 41. Sayyidina Umar pernah satu malam keluar daripada rumah untuk menghabiskan malamnya. Iaitu dia nak keluar daripada rumah, dia nak pergi lepak, dia nak pergi duduk di luar rumah waktu malam. Pada waktu tersebut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pergi ke Masjidil Haram dan masuk ke dalam kawasan tirai Kaabah. Masuk dalam kawasan tirai Kaabah. Ketika itu Rasulullah SAW, dia nampak Nabi SAW sedang berdiri salat. Dia masuk dalam kawasan Kaabah, Nabi sedang salat, dan Sayyidina Umar nampak Nabi waktu malam. Dan ketika itu Rasulullah SAW membaca surah Al-Haqqah. Membaca surah Al-Haqqah, diturunkan di Mekah. Bila dia tengok Nabi SAW, Sayyidina Umar nampak Nabi tengah solat, duduk dalam keadaan di tengah malam, dia tak pi kacau Nabi, dia tunggu kat belakang. Sayyidina Umar duduk, berdiri, tunggu kat belakang. Bila tengok Nabi SAW solat, dia dengar Nabi baca Al-Quran, tapi tak tahulah surah apa, sebab dia cuma dengarnya. Dan satu info yang perlu untuk kita ingatkan selalu, Sayyidina Umar ni orang yang puitis, orang yang tinggi bahasa, orang yang minat dalam isu linguistik. Dia punya bahasa yang cukup dahsyat. Sebab tu bila ada orang kata Nabi SAW ni adalah penyair, dia antara orang yang kata benda tu bukan syair. Benda yang Nabi sebut tu bukan syair. Benda ni lagi dahsyat daripada syair. Sebab cerita dia bukan twist plot dia tu bukan kat depan, merata-rata. Dia punya punchline dalam Al-Quran ni merata. Sebab tu dia kata ni bukan syair. Kalau syair cuma takat belakang sama lagu tu je. Ini nak kata syair, ada yang belakang sama, ada yang belakang tak sama. Ada yang belakang akhir dengan huruf dal, ada yang belakang akhir dengan huruf ra. Yang ni dia kata ni bukan syair, sebab tak termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan sastra syair. Ketika mana Nabi SAW sedang membacakan surah Al-Haqqah, Sayyidina Umar memasang telinga untuk mendengar bacaan surah tersebut. Dan bila dengar saja surah Al-Haqqah ini, Nabi SAW duduk baca dalam salat Nabi, maka Sayyidina Umar dengar ayat tu, Sayyidina Umar rasa takjub. Sebab ayat daripada surah Al-Haqqah ini, Nabi baru mula baca di awal surah. Dan kemudian bila dia dah takjub, bila dengar Nabi duduk baca, kata Sayyidina Umar dalam hati dia kata, sesungguhnya demi Allah, dia ni memang betul seorang penyair. Bila dengar surah Al-Haqqah ni dia punya ayat dia tu agak beralun, dia punya landing dia tu nak lebih kurang sama. Maka Sayyidina Umar kata betul, dia ni memang betul penyair, seperti mana yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum ni. Kemudian ketika itu Nabi SAW membacakan ayat yang ke 40 dan 41. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ini, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawlin sya'ir qalilan ma tu'minun. Bila dalam hati Sayyidina Umar duduk fikir, kata ni syair ni, maka Nabi dah sampai dekat ayat 40. Nabi pun baca ayat 40, maksudnya bahawa sesungguhnya Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulin Karim, disampaikan oleh Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan. Qalilan ma tu'minun, tetapi sayang amatlah sedikit daripada kamu yang beriman kepadanya. Bila dengar ayat tu, maka Sayyidina Umar terkejut. Dalam hati duk tuduh kata Nabi penyair. Dan bila Nabi baca ayat tu, dia dengar ayat tu, dia kata, macam mana Nabi boleh tahu? Dan dia kata Sayyidina Umar, aku pun berkata, sesungguhnya dia ni adalah ahli sihir. Dia adalah bomoh, dia adalah pawang, dia adalah dukun. Sebab dia tahu apa yang aku cakap dalam hati. Sambung ayat yang ke-42, kata Allah, wala biqaulin kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min rabbil alamin. Dan bila Sayyidina Umar duk kata-kata dalam hati macam tu, sejurus selepas dia duk terasa benda tu dalam hati, Nabi sambung ayat yang ke-42 dengan 43. Nabi kata, dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang kahin. Kahin, ingat dulu kita apa? Ada raf, munajjimun, ada kahin. Raf ni orang yang tengok keturunan. Dia tengok tubuh badan dia ni ikut siapa. Kahin, orang yang boleh tahu benda yang lepas.
Munajjimun, orang yang boleh tahu masa depan. Maksud dalam ayat yang disebutkan, bila mana Sayyidina Umar duk sangka Nabi adalah tukang ataupun bomo dan sebagainya, Allah Ta'ala beritahu wala biqaulin kahin. Ini bukanlah perkataan bomo. Dia lagi terkejut lah. Pasal dia baru duk fikir dalam hati, yang ni mungkin tok bomo sebab tahu apa yang aku duk fikir dalam hati. Tetapi sayang kata Allah, amat sedikit yang mengambil pengajaran, amat sedikit yang mengingatkan dirinya daripada untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min rabbil alamin, dan al-Quran itu diturunkan dari Allah sekalian alam. Dan benda tu berlaku sebelum Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an memeluk Islam. Dan dia diri duk tunggu Nabi baca sampai habis surah Al-Haqqah. Sampai habis surah Al-Haqqah dibacakan oleh Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, pada ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW daripada surah Al-Haqqah, dia mula duk fikir, benda ni bukan benda yang dikatakan ataupun yang disebutkan oleh golongan kafir Quraisy. Dan kata sebahagian ulama sirah, itulah permulaan pertama Sayyidina Umar rasa Islam ni adalah agama yang benar. Walaupun dalam diri dia berkecamuk, sebab dia duk terima segala jenis aduan, mungkin orang duk provoke dan sebagainya, maka benda-benda tu duk berlaku dekat Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar masih lagi duk berlawan dalam diri dia. Dan disebutkan juga Sayyidina Umar masih lagi duduk dalam keadaan ketaksuban. Dia kalau orang sastra ni, orang pantun, kalau tuan-tuan cari ada orang yang dia memang terror bab pantun, dia pandai sajak, dia pandai syair, bahasa, dia ada nilai kebangsaan yang kuat ni. Kebanyakan orang yang macam ni adalah orang yang menjunjung kuat adat resam. Kalau kita jumpa satu orang dia boleh berpantun, selalunya dia ni adalah orang yang cukup piau dalam bab sejarah ataupun dia cukup suka dalam bab-bab kebangsaan. Semangat kenegaraan dia kuat, semangat kebangsaan dia kuat, semangat keturunan dia kuat. Sebab tu benda ni ada dengan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar dia cukup alert dengan bahasa. Macam kita sendiri, kalau kita jumpa orang yang macam ni, ya, dia mungkin adalah orang yang bersifat kebangsaan yang kuat. Bukan asabiah. Kalau ikut dalam bahasa sekarang ni dia panggil konservatif. Golongan yang suka duduk dalam nilai-nilai kemelayuan sebagai contoh. So dia suka duduk macam tu, bahasa dia pun dia cukup terjaga, maka golongan ni adalah golongan yang cukup sayang dengan adat resam. Dan itulah yang disebutkan sebagai salah satu daripada karakter Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar meneruskan kerja-kerjanya menentang Islam tanpa mempedulikan perasaan halus yang tersembunyi tu. Perasaan yang mengatakan agama yang dia ikut selama dia ada tu adalah agama yang tidak benar. Dan disebabkan sikap keras Sayyidina Umar yang selalu bermusuh dengan Nabi SAW, maka pada satu hari, sampailah kemudian pada satu hari, Sayyidina Umar keluar berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabiskan Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi. Seraya bertanya, hendak ke mana engkau wahai Umar? Dijawab oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, aku hendak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan juga Bani Zuhrah? Bani Zuhrah ni keturunan mak Nabi, Bani Hashim keturunan pak Nabi. Jika engkau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya oleh Abdullah Al-Adawi dekat Sayyidina Umar, adakah hang boleh selamat kalau kita bunuh Muhammad SAW? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, jangan-jangan hang ni yang duk tanya kat aku ni, mungkin hang yang murtad, pasal itu hang duk tanya lagu tu. Maka dijawab oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih mengejutkan dari itu wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu. Abdullah Al-Adawi ini beritahu dekat Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar kata dia yang telah memeluk Islam. Disebut kat situ Sabiah. Sabiah ni maksud dia orang yang telah meninggalkan agama lah. Dia tak sebut murtad, dia punya bahasa dia Sabiah. Kemudian dijawab oleh Abdullah, adik hang dengan adik ipar hang telah pun memeluk Islam. Dan disebutkan juga bahawasanya selepas daripada Sayyidina Umar dengar perkara tersebut, maka Sayyidina Umar terus
menuju ke rumah adiknya, iaitu Fatimah bintun Al-Khattab. Dan saat itu di dalam rumah tersebut ada Fatimah dan juga suaminya dan satu lagi sahabat Nabi SAW, iaitu Khabbab bin A'ad. Dan bila mana sampai ketika mana Sayyidina Umar sampai dalam rumah tersebut, Khabbab bin A'ad sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, iaitu Fatimah, saudara perempuan Sayyidina Umar, dan juga suaminya. Namun ketika mana Khabbab merasakan kedatangan Umar, Khabbab dengan cepat-cepat bersembunyi di balik rumah, sementara Fatimah segera menutup lembaran Al-Quran, ya, segera menutup lembaran Al-Quran yang diajarkan oleh Khabbab bin A'ad. Dan sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab, lalu dia bertanya, suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian? Tidak ada suara apa-apa kecuali kami cuma bercakap dua orang saja, cakap mereka. Pasti kalian telah murtad, kata Sayyidina Umar kepada adiknya dan juga iparnya. Dan ditanya oleh ipar Sayyidina Umar, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada di dalam agama? Macam mana hang punya pendapat kalau benda yang benar itu, al-haq itu, bukan berada dalam agama yang kau ikut ini? Mendengar jawapan tersebut, Umar buat apa? Umar langsung menendangnya dengan keras. Sayyidina Umar kahak, tinggi, besar, tegak. Jadi ipar duk main tanya lagu tu, tibai terus. Buh penendang. Ini riwayat yang paling tinggi yang disebut oleh Syekh Safiur Mubarak Furi. Terus buh penendang dengan keras hingga jatuh dan berdarah adik ipar ni. Fatimah pada waktu itu segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah, namun Fatimah pula ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Dalam satu lagi riwayat sebut ditampak sampai tercabut subang. Tapi yang disebutkan secara dia punya perjalanan matan, maksudnya tu memang kena tampak dan menyebabkan wajah Fatimah berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh rasa yang marah, wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, iaitu melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Fatimah bintun Al-Khattab terus pi dekat muka Sayyidina Umar, mengucap depan muka Sayyidina Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap depan. Dan masa tu Sayyidina Umar dia duduk dalam keadaan yang campur. Dia jadi terkejut, dia jadi marah, dia jadi sayu, semua rasa. Sebab Sayyidina Umar ni, dia juga satu orang yang cukup sayang dengan adik-beradik dah. Dan dia tak pernah pukul adik-beradik dah. Dia cukup pantang kalau orang buat ke adik-beradik dia. Tapi tadi ni Sayyidina Umar yang pukul adik ipar dia, dan Sayyidina Umar juga tampang adik dia. Masa dia tampang tu pun dia dah terkejut dah, sebab dia tampang tu adik dia. Kemudian berdarah pula adik dia. Dan dia lagi terkejut, adik dia yang dah dipukul ni berdarah, boleh terpa mai kat dia. Kalau ikut macam kebiasaan dia duk pukul orang, kena pukul, orang tu jatuh, orang tu tak talau mai dah. Kalau kata benda tu benda yang jahat, kan? Kalau benda tu benda tak baik, benda tu benda tak betul, kalau dia kena pukul, dia akan down terus. Dia takkan boleh bangkit nak mai. Tapi ni ada something ni. Macam mana satu kekuatan boleh menggerakkan segala urat tubuh pada Sayyidatina Fatimah bintul Khattab untuk bangkit terpa mai dekat abang dia Sayyidina Umar, dan pi jerekah Sayyidina Umar dan ucap kalimah depan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan masa tu dia tak boleh nak push dah benda tu. Dia tak boleh dah nak teruskan. Sebab itu disebutkan pada perenggan seterusnya, melihat keadaan saudara perempuan Sayyidina Umar iaitu Fatimah dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan. Sebab yang dipukul itu adik dia, dan dia tak gamak pun nak pukul adik dia. Yang cuma dia terkejut bila dah kena pukul berdarah, macam mana adik dia yang kena pukul berdarah boleh bangkit terpa mai kat dia dalam keadaan pi cerita pula berkenaan dengan syahadah, masuk Islamnya dia bah. Maka disebabkan oleh penyesalan yang timbul, dia mula rasa malu dalam hati Sayyidina Umar, lalu dia pun minta lembaran tu, mai aku nak tengok. Boleh faham macam kita berkelih adik-beradik, lepas tu dah riau kat, mai aku tengok, kan? Macam tu lah. Sebab ni adik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cukup sayang dekat adik dia. Dan bila mana minta tu, Fatimah tak mau bagi,
Rajuk lah. Fatimah kata tak boleh. Sebab hang adalah najis. Dalil ni yang diperkembangkan sampai hari ini, sampai ke tahap dikeluarkan isu berkenaan dengan kafir itu adalah najis. Kekafiran itu adalah najis. Macam mana yang dikatakan najis? Selagi mana dia kafir, mestilah dia bernajis, dikira sebagai hadas. Maka disebutkan pada Sayyidina Umar tak boleh untuk pegang lembaran suhuf ini, Al-Quran ini, kerana kamu adalah najis. Dan Al-Quran tidak boleh disentuh melainkan orang yang tahara, melainkan orang yang duduk dalam keadaan bersuci. Maka Sayyidina Umar bila mana dia dengar macam tu, Fatimah memerintahkan. Satu lagi riwayat menyebutkan Sayyidina Umar sendiri kata tak apa, aku pergi mandi. Hak ni Syekh Saifur Rahman Barak Furi disebutkan Sayyidina Umar diminta oleh Fatimah untuk pergi mandi, dan jika nak menyentuh mashaf tersebut, dan Umar pun turut apa yang disebutkan oleh Fatimah. Dan bila mandi, Sayyidina Umar ambil lembaran Al-Quran, lembaran yang ditulis surah Taha. Yang ni yang ni lagi dramatik, sebab Sayyidina Umar celapak pi tu memang nak settlekan terus, tapi tiba-tiba dia pula terasa nak tengok. Kenapa hak tadi tu, surah Al-Haqqah tu telah pun menggugah hati Sayyidina Umar untuk tahu lebih lanjut tentang Al-Quran, tentang Islam. Tapi Sayyidina Umar tak tahu kata itu Al-Quran, cuma tahu kata itu adalah satu benda yang dibacakan oleh orang Islam. Dan bila mana mandi, Sayyidina Umar pun membaca lembaran tersebut, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu je. Kemudian maksudnya Sayyidina Umar kata ini adalah nama-nama yang indah dan suci. Itu yang kita beritahu tu sifat Sayyidina Umar. Dia orang bahasa. Bila dia baca tu, dia bukan terus baca sambung tak. Dia baca, dia duduk tapi dia duduk fikir. Dahsyat ayat ni. Macam kita masak, kita bagi dekat seorang tukang masak, tuan-tuan tahu. Dia punya orang kata apa? Cara dia makan tu. Dia bubus camca, dia relax tu. Dia pepak, dia duduk fikir, ini halia ke? Ini serai ke? Ini jintan manis ke? Jintan putih ke? Boleh faham? Ni Sayyidina Umar buat macam tu. Bila dia baca, baru baca bismillah. Ni mula-mula first attempt Sayyidina Umar baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Sayyidina Umar kata ini adalah nama-nama yang indah dan suci. Sampai ulama cuba cerakin berkenaan dengan kisah ini. Kenapa Sayyidina Umar kata perkataan itu adalah indah dan suci? Sebab Allah boleh saja sebut bismillah, cukup dengan nama Allah yang merangkumi semuanya. Tetapi kenapa ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Daripada segi lughah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini datang pada kalimah yang sama. Rahama, kasih sayang. Tetapi kenapa ada fathah, kenapa ada kasrah? Dan bagaimana bacaan itu tadi dikatakan suci oleh Sayyidina Umar? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dengan nama Allah yang Maha Pemurah kepada orang yang banyak dan juga pemurah kepada orang yang sedikit. Siapa yang banyak? Seluruh alam, Rabbil Alamin. Bila yang sedikit, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tazakkarun, qalil, golongan yang sedikit, golongan sabar, golongan syukur, golongan bertakwa. Hak ni. Sebab tu Sayyidina Umar kata ini adalah satu perkataan yang cukup indah dan suci. Kemudian Sayyidina Umar meneruskan bacaan Taha daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Ayat yang ke-14 surah Taha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni. Datang ayat untuk menyuruh orang yang beriman supaya melakukan ibadat. Apa dia ibadat dia? Fa'budni. Fa'budni perintah melakukan ibadat. Ibadat dia duduk tak mana selepas daripada itu, iaitu wa aqimis salah li dzikri. Yang ini kita sebutkan selalu dekat tuan-tuan. Bila buka Quran, kalimah iman dia mai dekat depan, belakang dia akan mai kalimah amal soleh. Kalimah iman tak pernah mai dia saja, dia mesti akan mai kalimah yang berkaitan dengan amal soleh. Bila sebut kata ya ayyuhallazina amanu, dia akan mai perbuatan ibadat.
Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Betul? Ayat 9 surah Jum'ah. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 3. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kalimah tauhid. Allah Ta'ala sebut innani anallah, kalimah iman. La ilaha illa ana, kalimah iman. Fa'budni, datang perintah arahan untuk kita menyembah Allah. Macam mana nak menyembah Allah? Nombor satu, cara menyembah Allah, wa aqimis salah, dengan mendirikan salat, li zikr. Surah Jumu'ah juga sama. Iza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Yani disebutkan juga li zikri. Tujuan utama salat tidak lain tidak bukan untuk ingat pada Allah. Tapi kalau duk salat sampai beribu sujud dah, berpuluh kali rokok dah, tapi tak pernah rasa nak ingat pada Allah, kena cek balik. Tujuan kita solat adakah untuk lillah ataupun untuk lelah? Hak ni kita nak kena pulun fikir. Dan sebab itu bila sampai pada ayat ini, kata Sayyidina Umar, betapa indah dan mulianya ucapan ini, tunjukkan padaku di mana Muhammad. Dalam mana-mana kitab yang ada, tidak berjumpa mana-mana ayat yang disebutkan seperti ayat dalam surah Taha ini. Allah bagi tahu terus, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Tak ada dalam kitab-kitab lain, tak ada yang mengatakan ini adalah Tuhan, tak ada, tak jumpa. Bahkan sampai ke hari ini kitab-kitab ajaran yang mana pun dibawa oleh mana-mana orang, takkan ada ayat yang sedemikian, sebab terlalu bongkak bagi kita makhluk ni, terlalu takabur, benda tu terlalu besar. Tapi pasal kita ni ada iman, kita tahu al-mutakabbir wajib bagi Allah. Dan benda tu bila mai dekat orang yang ada percikan iman, dia akan rasa ketakjuban dia. Wih, dahsyatlah. Sebab tu Allah Ta'ala mula dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ni hang tu seduk carilah kelemahan, takkan jumpa. Tak ada orang yang berani tulis buku, tak ada orang yang berani tulis artikel, jurnal dan sebagainya, tesis dan sebagainya, dia berani tulis. Lecturer jangan duk petikai kerja buat saya. Tak berani lah. Kat sini ada buat gitu. Dia buat buku sejarah ke apa-apa. Dia kata ini adalah buku yang saya tulis dan diminta semua pensyarah jangan petikai apa yang saya tulis. Sebab benda ni tak ada boleh dipetikai. Tobat. Daripada awal tu orang kena buang lah. Orang kena buat balik. Quran, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ni tak ada satu pun keraguan. Mafhum mukhalafah dia, kalau kamu ragu, kamu adalah orang yang belum dapat lagi hudal lil muttaqin. Tak dapat petunjuk. Macam mana kita nak bagi dapat benda yang kata la raiba? Sampai kita faham ini adalah petunjuk daripada Allah untuk orang bertakwa, ya, masa tu akan hilang lerai segala jenis keraguan kita pada Al-Quran. Tapi hari ini masyarakat kita dengan Quran ragu-ragu. Doktor tak ragu. Doktor abang suruh makan ubat, makan. Al-Quran abang suruh jaga makan, tak mau. Kan? Al-Quran bagi tahu suruh bangkit tengah malam, tak mau ikut. Tapi kalau doktor abang kata bangkit tengah malam, dia ikut. Boleh faham tak? Ni zaman lah. Lepas tu bila Covid, dia angkat tangan, tak ada doa, pasal apa tak pi lagi? Sebab hang ikut cakap doktor, tak ikut cakap Allah, tak ikut firman Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan Allah di saat kita tak tahu kita ni tak ada tinggal apa, melainkan kita ada Allah aja. Boleh faham? Sebab tu yang kita sebutkan, jangan jadi orang yang pray when mampu. Pray when mampu, ingat dulu. Pray when mampu. Banjir, pray for Pahang. Banjir, pray for Temeluk. Elok banjir baru nak pray. Pray apa? Pray when mampu. Bicycle tak apalah, boleh jual timbang kilo. Hang nak timbang apa? Gigi hang tak boleh tolak kat kedai. Sebab tu bila sebut kata kita, hakikat bangsa akhirat, nikmat yang dia dapat adalah waktu susah pun nikmat, waktu senang pun nikmat. Banjir pun nikmat, kemarau pun nikmat. Masalah kalau kata kita masih lagi duk kelas. Nikmat adalah ini bukan nikmat. Something wrong dengan iman kita. Bai'ah kita, bai'ah lidah, bukan bai'ah hati. Yang kita duk sebut dalam surah Al-Fatihah ayat 7 tu, siratal ladzina an'amta alaihim, tu dekat lidah. Tu pun tak tahu berapa inci. Mungkin ujung tu yang dekat-dekat gigi tu kot. Hak pangkal tak ada. Sebab orang yang duduk dalam keadaan terima nikmat, dia terima semua nikmat. Musibah main nikmat, bala main nikmat, sakit demam nikmat, sihat nikmat, suka nikmat, tak suka nikmat, sedih nikmat, semua nikmat. Tapi kalau kita tak sampai dekat tahap tu lagi,
cari jalan bagi boleh dapat tekad tu, sebab kita tak mau tergolong dalam golongan maghdub dan juga golongan dhalin. Baik. Bila disebutkan berkenaan dengan apa yang dibacakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, terus Khabbab bin A'ad keluar daripada belakang rumah, balik rumah dan terus berjumpa dengan Sayyidina Umar dan berkata, bergembiralah wahai Umar radhiyallahu anhu. Saya berharap bahawa doa Rasulullah SAW pada malam Khamis selalu adalah untukmu. Beliau, baginda Nabi SAW berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, iaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahlin bin Hisham, yang disebutkan dalam muka surat yang ke-40 140 itu, dalam muka surat 40 tu, yang mana doa Nabi SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaik, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaik bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cinta, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah SAW, tu khabar beritahu, Rasulullah SAW sekarang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Safa. Dan Umar bergegas menuju ke rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Pedang masih ada. Tiba saja di sana, Sayyidina Umar mengetuk pintu. Seorang yang berada di dalam rumah bersama dengan baginda Nabi SAW, dan Nabi SAW duduk dekat situ, ada bersama dengan Sayyidina Hamzah. Masa tu Sayyidina Hamzah pun ada juga. Dan bila mana dah sampai dekat situ, ada orang yang mai tengok dekat lubang pintu, celah pintu, dan dia tengok dekat situ berdiri Sayyidina Umar Al-Khattab, datang dengan wajah yang garang. Ulama kata garang dekat sini bukan garang nak terpa dak. Memang Sayyidina Umar muka dia lagu tu. Ni hang muka dia memang muka mail kerbau dah. Hang nak pi buat muka comel tak boleh lah. Memang macam tu juga. Muka memang muka ganas. Maka disebabkan oleh datangnya Sayyidina Umar dalam keadaan sedemikian, bersama pula pedang. Pedang duk pegang. Maka bila dah pegang pedang, segera orang yang melihat tu tadi beritahu kat Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya ada apa, tanya Nabi SAW. Terus jawab yang ramai itu, mereka mengatakan itu adalah Umar. Dan dikatakan, Umar, bukakan pintu untuknya. Kata Sayyidina Hamzah, Umar, kalau Umar buka pintu untuk dia, kalau dia datang dengan kebaikan, maka kita sambut dengan kebaikan. Tapi jika dia datang dengan membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kata Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan bila mana dah selesai dengan Sayyidina Hamzah, pintu dibuka, Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Sayyidina Hamzah agar menemui Umar dulu. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawa Sayyidina Umar menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang memegang ganggang pedang Sayyidina Umar, lalu ditarik dengan keras baju Sayyidina Umar itu dekat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini, duduk dalam keadaan bergelumang dengan segala benda yang berlaku dalam kehidupannya, hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kukuhkanlah Islam. Allahumma a'izzal Islam bil Umar. Ya Allah, kukuhkanlah Islam dengan Umar Al-Khattab. Terus Sayyidina Umar mengucapkan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mengucap dua kalimah syahadah Sayyidina Umar depan Nabi SAW. Wa asyhadu anta Muhammadar Rasulullah. Dan kesaksian Sayyidina Umar tersebut disambut dengan laungan takbir. Dalilnya kita baca dalam surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila nampak masuk Islam, lantunkan kalimah takbir, kalimah tasbih, kalimah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pekikkan takbir tersebut, gema takbir tersebut dibacakan ataupun dilaungkan oleh orang-orang yang berada di dalam rumah, yang berada di kaki Bukit Safa, sampai terdengar ke Masjidil Haram. Dan bila mana Sayyidina Umar memeluk Islam, menimbulkan kegemparan di kalangan orang musyrik. Salah satu benda yang Sayyidina Umar buat, bila mana selesai daripada memeluk Islam, Sayyidina Umar terus pergi ke rumah Abu Jahal. Dah Islam dah, pergi rumah Abu Jahal. Bila pergi rumah Abu Jahal, apa dia buat?
dia bagi salam, kemudian dibuka pintu, Abu Jahal ada, terus dia beritahu dekat Abu Jahal kalimah syahadah depan muka Abu Jahal. Buka pintu, Abu Jahal mai, oh Umar, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa Abu Jahal buat? Dia tak buat apa. Dia tutup pintu, dia belah. Taubat lahum, dia nak kata apa? Kan? Sayyidina Umar kot. Dia tutup pintu, dia duduk dalam rumah. Daripada dalam rumah tu dia duduk beritahu, dia duduk cakap, dia duduk meratui dekat Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun berlalu pergi, meninggalkan Abu Jahal. Sebab kalau orang lain buat itu dekat dekat Abu Jahal dah pukul dah. Tapi Sayyidina Umar dia tak boleh buat apa. Kemudian Sayyidina Umar tanya dekat para sahabat, dekat sini siapa yang yang suka duk menyampaikan cerita? Sini siapa yang admin grup WhatsApp? Lebih kurang kan. Kalau kita zaman lain admin grup mah. Hak ni siapa yang boleh duk pi cerita ke orang? Siapa yang banyak mulut di kalangan orang-orang Mekah? Siapa yang suka duk pi kempen sangat dekat orang Mekah ni? Maka disebut dekat situ boleh cari Jamil bin Ma'mar. Satu orang lelaki yang dikenali sebagai penyampai berita yang terkenal. Dia bukan baca berita pun, tapi dia adalah orang yang suka duk bawa cerita. Maka Sayyidina Umar pergi cari dia. Bila jumpa dengan dia, Sayyidina Umar beritahu kat dia dah Islam. Maka daripada situ dia terus menjerit, beritahu dekat keliling orang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah memeluk Islam, dengan panggilan bahawasanya Sayyidina Umar telah meninggalkan agama nenek moyang. Maka disebabkan perbuatan Jamil bin Ma'mar ini, maka seluruh orang di kawasan Mekah mengetahui keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang berlaku pada 3 hari selepas masuknya Islam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Taib. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kami dahulu tidak ada yang berani salat di depan Kaabah hingga Umar masuk Islam. Masa Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar meluk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami berjalan masuk ke Baitul Haram, kami masuk ke Kaabah, ke Masjidil Haram, duduk di situ, pi buat solat, duduk dalam lingkungan kami, tak ada siapa pun mai ganggu kami, tak ada siapa boleh mai peleceh kami, tak ada siapa mai kata kat kami. Semasa Sayyidina Umar duduk bersama dengan Sayyidina Hamzah, dengan Nabi SAW, dengan para sahabat yang ikut sekali. Dan antara benda yang disebutkan juga, Sayyidina Umar mendapat gelaran Al-Faruq bila mana Sayyidina Umar bertanyakan kepada Nabi SAW, adakah orang yang beriman ini hidup dia pun benar, mati dia pun benar? Ni kita ni orang Islam ni, adakah Islam ni kita hidup pun benar, kita mati pun benar? Kata Nabi SAW, ya. Orang Islam ni hidup dia pun benar, mati dia pun benar. Jadi kalau kita hidup pun benar, mati pun benar, kenapa kita nak takut-takut, nak sembunyi-sembunyi? Kita kena terang-terang. Dan dia pernah pi dekat Kaabah dan beritahu tentang keislaman dia dekat orang kafir Quraisy, dan dia dipukul beramai-ramai. Dan Sayyidina Umar boleh tahan orang pukul dia. Dia bukan pukul dia biar, dia balas balik Sampai satu riwayat Abdullah Mas'ud sebut pernah berlaku daripada awal pagi sampai tengah hari duk berkeli. Bukan duk berkeli, duk pukul Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar juga pernah satu ketika tak keluar dari rumah. Sebab orang bila nampak dia, orang nak fight dengan dia. Sampai satu hari dia tak mau keluar dari rumah. Dan ditanya oleh satu orang orang Arab Quraisy pada masa tu, Al-As As-Sahmi, tanya dekat dia, hang pasal apa yang tak mau keluar langsung? Dia kata, aku khawatir kalau aku keluar nanti orang nak pukul aku. Al-As kata dekat Sayyidina Umar, tu saya duk risau, depa tak boleh buat apa kan. Dan Al-As keluar pula daripada rumah Sayyidina Umar. Dalam perjalanan dia keluar, dia jumpa berpuluh orang sedang berjalan duk mai ke arah rumah Sayyidina Umar. Dia tanya, apa pergi mana? Dia kata, kami nak pergi rumah Sayyidina Umar. Nak buat apa? Kami nak pukul dia. Dia kata, hang tak boleh buat apa dekat dia. Dan orang yang duk pegang pedang tu pun turunkan pedang, mereka pun patah balik. Dan Sayyidina Umar duduk dalam keadaan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Selalu duduk dengan Nabi SAW di awal ketika mana dia memeluk Islam. Dan disebabkan oleh kekuatan yang ada itu, maka orang Islam sudah nampak ada sedikit perubahan dalam usaha untuk menjalankan ibadat. Antaranya bila duduk dengan Nabi, tak ada siapa berani kacau. Bila duduk halaqah dengan Nabi SAW, tak ada siapa yang berani duduk mai buat palatau dengan Nabi SAW, dengan para sahabat. Dah tak ada dah orang yang boleh mai herdik, mai hina, mai caci maki Nabi dan juga para sahabat. Tak ada dah. Sebab mereka duduk nampak dah Sayyidina Umar. Dan kata Abdullah Mas'ud lagi, bila mana dulu kalau kami ni sebelum keislaman Sayyidina Umar, kalau kami kena pukul, kami tak berani pukul balik.
Kami tak berani pukul balik. Tapi sejak Sayyidina Umar Islam, kalau kami kena pukul, kami berani pukul balik. Bukan kata dulu tak boleh pukul. Dulu kalau pukul pun orang tak kata apa. Sebab memang dia punya kaedah hukum orang Arab ni, dia ada hukum balas. Kalau hang kena pukul, yang kena pukul balik. Kalau katuk 2 kali, kena katuk 2 kali balik. Dia jadi lagu tu. So bila mai dekat Sayyidina Umar memeluk Islam, bila kami kena pukul, kami berani pukul balik. Sebab dulu kalau kami kena pukul, kami pukul balik, kami nanti kena pukul lagi banyak. Dulu sebelum masuknya Islam Sayyidina Umar. Tapi lepas Sayyidina Umar masuk Islam, kami berani buat balik apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada kami. Dan kemudian disebabkan oleh keislaman Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah ini, maka orang kafir Quraisy merasa sedikit terbeban dengan suasana kebaikan yang berlaku kepada orang Islam. Sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah ada Islam, maka kafir Quraisy dah mula rasa tak puas hati, tak senang duduk. Sebab orang kuat-kuat ni dah duduk dengan Nabi SAW. Dan bila sebut berkenaan perkara yang disebutkan tidak puas hati tersebut, utusan kafir Quraisy menghadap Rasulullah SAW. Mereka main jumpa dengan Nabi SAW. Pemuka Quraisy yang datang berjumpa dengan Nabi SAW adalah antaranya yang disebutkan, mereka berjumpa dengan Nabi selepas daripada Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma memeluk Islam. Serta jauh kaum muslimin semakin banyak disebabkan keislaman Sayyidina Umar, dan orang kafir Quraisy semakin kelang kabut. Upaya mereka untuk menghalang dakwah Rasulullah SAW semakin kehilangan arah. Salah satu bentuknya adalah mereka mengutuskan Utbah bin Rabi'ah menghadap Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah ni pun dia main jumpa dengan orang kafir Quraisy yang lain. Dia main duk tanya dekat mereka, hampa duk bincang apa? Mereka bincang, mereka kata kami duk bincang ni, Muhammad SAW dah ada orang kuat, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah, dan ramai lagi orang-orang baru memeluk Islam. Maka Utbah bin Rabi'ah kata, dia kata kalau macam tu biar aku pi deal, biar aku yang pi negotiate, biar aku yang pi jumpa dengan Muhammad SAW. Hampa duk sini sudah. Utbah bin Rabi'ah kata dekat orang-orang kafir Quraisy yang lain. Dan disebabkan oleh perkataan Utbah itu, maka orang kafir Quraisy lain pun terus bagi tahu silakan untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Utbah dikenali dengan panggilan Abu Walid, menyampaikan tawaran tersebut kepada Nabi SAW, iaitu tawaran supaya Nabi menghenti, tujuannya untuk Nabi hentikan dakwah. Yang pertama disebut, kalau hang nak harta, maka kami akan himpunkan segala harta yang ada di kalangan orang Mekah, kami bagi dekat kamu, dan kami jadikan kamu Muhammad SAW sebagai orang yang paling kaya di Mekah kalau nak harta. Dan kalau kamu nak jadi orang yang menginginkan kuasa, kami akan bincang dan kami akan putuskan engkau kami lantik sebagai raja Arab. Walaupun masa itu tak ada raja, tapi kami akan lantik juga. Kalau duduk dalam keadaan yang sama, dalam satu lagi riwayat ini menyebutkan, kalau kamu nak perempuan, kami akan cari perempuan untuk bagi dekat kamu. Kalau kamu nak duduk dalam keadaan diberikan keutamaan, kami nak buat apa-apa esok, kami nanti jumpa dekat kamu dulu, dengan kamu dulu, baru kami buat keputusan. Sampai tahu tu, dia beritahu dekat Nabi SAW. Namun syarat beliau, dia punya target dia adalah untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Semua boleh dapat dengan syarat berhenti dakwah. Jangan lupa sampaikan ajaran Islam. Dan setelah mendengar tawaran disampaikan Abu Walid sehingga habis, Rasulullah SAW membacakan surah Fussilat ayat 1 sehingga 5. Sampai dekat ayat yang kelima itu, antara yang disebutkan, Utbah bin Rabi'ah menutup mulut Nabi SAW. Dah cukup, jangan duk sambung baca dah. Dalam riwayat lain sebut, bila mana dia dengar ayat surah Fussilat ini daripada Nabi SAW, Nabi baca surah Fussilat daripada ayat 1 sampai ayat 5, dia terus tutup mulut Nabi, dia tetap mau dengar. Dan Utbah bin Rabi'ah lepas daripada dia jumpa dengan kaum dia tak berani kata apa, cuma yang berani sebut, dia beritahu, hampa jangan duk kacau dah Muhammad SAW. Tadi dia yang duk buat sembang kemah kan, pi sempoi balik cendoi, pi itu sikit macam dia beritahu dah dekat kawan-kawan dia, hampa tu saduk ingat biar aku pi jumpa. Dia yang beritahu tawaran tu. Balik-balik mai dia jumpa dengan puak kafir Quraisy, dia kata hampa tu saduk kacau dah, biar dia nak buat apa dia buat ni, biar dia buat apa. Kalau kata dia nak buat apa, biar dia buat. Kita buat kerja kita sudah, jangan duk kacau apa. Dan satu lagi kata Utbah bin Rabi'ah, aku nak pesan dekat hampa, lepas ni kalau hampa nak jumpa dengan ni, hampa pergi jumpa dah, aku tak mau masuk campur. Utbah bin Rabi'ah kata,
Dan kawan-kawan dia tanya, hang bersama tadi pi sempoi balik cerai, teruk ingat bersama? Dia kata, aku dengar apa yang dia baca tu satu benda yang aku tak nak dengar, dan aku nak dengar benda tu lagi. Cuma benda tu kalau aku cerita ke hampa pun nanti akan terkejut benda yang dia bacakan kepada aku, iaitulah surah Fussilat ayat 1 sampai 5. Kalau kita boleh baca, jumpa je PJ try. Kita baca ni Hamim apa ni kita kan. Yang ni surah Taha 1 sampai 14. Memang duk amal, duk tiup apa nama kepala bini dia 1 sampai 5. Dia abang kata apa, kalau baca ayat 1 sampai 5 ni nak bagi lembut hati bini. Kawan nak tambah cawangan kan. Dia tak tahu bini dia pun duk baca kat kepala dah. Ya Allah, janganlah bagi suami aku pergi tambah cawangan, dia baca 1 sampai 5. Bila hang tidur, masa hang masuk tu hang nampak bini hang duk tidur, hang baca hang elok. Tapi keluarga jadi bagus keluarga jadi mantap bukan jadi mangkang. Sebab tu kalau berkenaan dengan kisah ni atau benda yang lain juga berlaku di kalangan orang Arab Quraisy yang lain. Sebab depa dekat dengan bahasa, depa dekat dengan bahasa Arab. Dan depa bukan takat tengok pada perkataan itu, tetapi bila depa tengok maksud ayat Nabi SAW, ayat Al-Quran ini yang dilontarkan oleh baginda Nabi SAW, benda tu depa tak boleh nak tolak. Sebab tu itu kita sebut berkenaan dengan surah Al-Fil, surah gajah. Nabi bagi tahu surah Al-Fil. Mai kelompok kafir Quraisy buat surah binatang juga, buat surah katak. Cerita pasal katak. Tapi bila orang dengar surah katak yang depa buat katak tu, ayat-ayat katak tu, sajak katak tu, orang kata tak ada kena-mengena dengan macam Al-Fil. Al-Fil ni satu benda yang dia ada melodrama. Dia punya perjalanan tu kita nampak berepisod. Allah Ta'ala tanya, hang pernah tengok tak? Hang ingat tak? Hang tahu tak kisah berkenaan dengan tentera bergajah? Dan Allah Ta'ala beritahu lagi berkenaan dengan perjalanan tentera tersebut. Beritahu niat mereka untuk apa. Kemudian dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi tunjuk dekat kita iktibar berlaku dekat tentera bergajah. Full story tu. Dalam beberapa ayat saja Allah Ta'ala cerita satu perjalanan yang cukup kuat dan cukup besar untuk kita perhati, untuk kita ambil sampai hari ini. Sebab tu kalau kita duduk dalam keadaan membaca Al-Quran, bila kita baca ayat apa pun, barang mungkin dalam mana-mana ayat yang kita baca, perhati dengan penuh jujur, selalu baca, renung diri. Kalau kita boleh tengok dia punya maksud ayat, kita tengok ada tak benda-benda yang kita boleh masukkan dalam setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam kehidupan kita. Kalau ada, ya teruskan. Kalau kita tak ada, ambil benda tu terus buat. Jangan kita gelut dengan benda-benda yang tak ada kena-mengena. Ni segala macam munajimun dah. Dia mai beritahu dah. Januari 2021 nanti akan mai pula PKP yang kedua dan sebagainya. Dah mula duk mai cerita, duk hantar sebab merata dah. Selalu kita sebut, itu kita sebut dah. Dalam kitab sirah pun bagi tahu dah. Iyakal munajimun, kata Allah. Kata Nabi SAW. Walau kanu sadiqu. Tetap dikatakan munajimun itu celaka, benda yang disebutkan kaziban, munajimun, walaupun benda yang disebut tu betul. Ni dia duk main ramalan macam-macam ni. Walaupun benda tu betul, tapi kita kena tahu orang yang bagi tahu tu adalah pembohong. Siapa yang kata? Nabi kata. Sebab semuanya berada atas ketentuan Allah. Lah ni kita kena cari jalan lah. Baru ni kita minta, bukan baru ni kita minta berpuluh tahun dah, jangan ada sambutan tahun baru, betul? Tuan-tuan pernah doa tak? Ya Allah, janganlah bagi ada sambutan tahun baru. Jangan bagi ada sambutan tahun baru. Tahun ni ada tak sambutan tahun baru? Tak ada. Maksudnya doa kita dah diijabahkan berpuluh tahun kot. Tuan-tuan tak asal ke besar? Tuan-tuan tak asal ke kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah Ta'ala jawab doa kita yang kita minta selalu. Dan pada malam tu tak ada siapa yang duk pi pulun buat benda tu. Cuma sampul jawapan Allah itu datang dengan sampul COVID-19. Sebab tu jangan kita tengok dia pada satu sisi yang menjahanamkan diri, tetapi rupanya dia menjanahkan diri kita. Nak mensyurgakan hidup kita. Cuma dia main dalam keadaan yang kita sendiri kena faham. Seperti mana Nabi SAW sebutkan dalam doa ketika mana angin kuat. Allahumma inni as'aluka khaira fi hazihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi wa a'udzu bika min syarri fi hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, aku minta daripada Engkau ya Allah segala kebaikan angin ini dan kebaikan yang didatangkan bersama angin ini, dan kebaikan yang didatangkan angin ini untuk tujuan apa? Aku minta kebaikan tu. Dan jauhkanlah aku ya Allah
daripada segala keburukan angin ini, keburukan yang dibawa bersama angin ini, dan keburukan tujuan angin ini dihantarkan. Ini doa ketika mana Nabi sebut tentang angin kuat. Dan ulama sebut doa ni juga kita kena faham, kita kena cerakinkan untuk watak-watak bala dan juga wabak. Maksudnya penyakit ni mai siapa punya? Allah. Dan dia mai ada kerja dia, ada tujuan dia, ada dia punya fokus dia, ada tumpuan dia. Cuma yang kita minta kebaikan daripada dia, kebaikan daripada apa yang dibawakan bersama dengan balak bencana ini. Yang ni kita nak sangat-sangat supaya kita sentiasa duduk dalam keadaan bergantung harap kepada Allah As-Samad. Macam mana nak dapat kebergantungan kepada Allah As-Samad? Kena lalu Al-Wahidu, Al-Ahadu, As-Samadu. Kalau tak ada dua tu di depan, As-Samadu dia akan duduk dalam keadaan imbalance, tak balance. Al-Wahidu mewahidkan Allah. Bukan meletakkan Allah tu kedua, ketiga, keempat. Mengutamakan Allah. Nombor satu Allah. Menombor satukan Allah. Ahadu bermaksud tidak ada lain melainkan illallah. Allahu Ahad. As-Samadu segala bentuk kebergantungan kita tentang urusan dunia, urusan akhirat lebih-lebih lagi hanya harap dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak kena fahamkan supaya kita boleh duduk dalam keadaan manusia yang boleh dapat kebaikan ibrah daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perasan setiap huruf Al-Quran ini, kalau mula dengan alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, yasin, taha, qaf, nun, ha mim dan sebagainya, selepas ayat satu yang tu, mai ayat kedua dia akan cerita directly tentang kitab. Dia akan cerita tentang kitab. Yasin ayat kedua, wal Quranil Hakim. Alif lam mim dzalikal kitab. Hamim tanzilun mir rahmanir rahim. Tanzil merujuk kepada Al-Quran. Sebab tu dalam surah Al-Imran, surah Al-Baqarah 157 Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan rahmat Nabi SAW. Adanya bersama dengan Nabi yang dikatakan rahmat itu adalah Al-Quran. Dan kalau kita nak dapat rahmat, kena dekat dengan Al-Quran. Itu yang kita selalu pesan. Satu hari kena target boleh baca satu juzuk. Paling tidak, paling cemeh, paling mangkak satu juzuk. Tak boleh, boleh baca setengah juzuk. 5 line depan belakang, 10 muka surat. Satu juzuk, ada 10 line, 20 muka surat. Setengah juzuk, 5 line, 10 muka surat. Kalau kita tak boleh juga 5 line, pasal kita banyak kerja, pintu air, Kedah dengan Penang kita jaga, takut nanti tak dan nak pergi buka ke apa, kita baca 3 line. Tak boleh 3 line, kita baca 1 line depan belakang. Tak boleh 1 line, 1 muka. Satu muka ada berapa baris, ada yang masah 15, ada masah 19. Tak boleh 1 baris baca 1 muka tu, tak boleh baca 10 ayat. Tak boleh 10 ayat 5 ayat. Tak boleh 5 ayat baca 3 ayat. 3 ayat sebab apa 3 ayat? Sebab surah terpendek dalam Al-Quran 3 ayat. Ada 4 surah terpendek dalam Al-Quran. Yang paling pendek Inna A'tayna, kan? Inna anzalna pakai tak naik Jadi imam Inna A'tayna. Hak lain tak ada. Hak tu paling lah Inna A'tayna kan Kautsar. Paling tidak baca 3 ayat. Tak boleh juga, memang kita kalut sangat dengan kerja. Baca 1 ayat aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Korek lubang kan buih buang. Boleh faham? Nah, paling tidak 3 ayat. Paling mangkak tu. Kalau boleh 1 juzuk. 1 juzuk tak lama mana tuan-tuan. Kalau kata surah Al-Baqarah kita baca direct, tak jaga dia punya panjang, bukan tak jaga panjang pendek, kita buat direct terus 40 minit 280 ayat, 41 45 minit boleh buat dalam masa untuk 280 ayat, 45 minit kalau kata surah Al-Baqarah. Tapi kalau kata kita ada masa lebih panjang lagi, ya kita boleh luangkan untuk baca surah-surah yang lain. Nanti berkat akan mai, berkat masa nanti dia akan mai. Berkat masa dia akan mai sendiri, dia akan serah diri kat kita. Tak payah kita duk minta berkat untuk masa tu kalau kita tak pernah langsung nak buat amal ibadat yang Allah Ta'ala suruh. Kita salat dulu, kita baca Quran dulu, kita puasa dulu, berkat nanti dia akan mai serah diri kat kita. Masa dia nanti akan mai serah diri kat kita.
kesusahan, segala masalah dunia, dia akan serah diri kat kita. Segala benda yang kita nak tu tadi semua akan main dekat kita pasal kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tapi kalau selama duk ada duk hidup, tak pernah duk buat benda yang Allah Ta'ala suruh, lepas tu nak dapat berkat, nak dapat rahmat, nak dapat kebaikan, nak dapat keampunan, sembang. Itu tak ada. Yang ada cuma kalau kita buat, dia akan main kita. Cari akhirat, dunia akan ligan. Kalau ligan dunia, akhirat akan tinggal kita. Bahkan dunia pun bukan dapat tarawana pun. Kan? Kalau kita dunia yang dapat, tak apa bila. Ni dunia tak dapat tarawana pun. Sebab tu kalau boleh target kita untuk kejar akhirat bersamaan dengan kita punya azam setiap kali kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yang tu yang kita nak kena faham. Dan yang ni juga kita sebut setiap kali awal tahun. Salah satu daripada zikir ataupun wirid bacaan tertentu untuk menyembah satu ajaran Bakhnalia, menyembah Dewa Janus adalah mereka akan bertanya tentang azam. Ni bulan 1 kan. Tuan-tuan ada orang duk tanya ataupun kita sendiri bimbang. Selalu orang akan bertanya tentang azam. Salah satu benda yang disebutkan cara menyembah dewa dalam ajaran Bakhnalia adalah akan bercerita tentang azam. Apa azam tahun baru kamu? Kalau tuan-tuan masih ingat tentang Dewa Janus, saya pernah beritahu dulu. Dia ada 2 muka, satu depan, satu belakang. Satu depan menghadap ke depan, satu di belakang tengok ke belakang. Dan bila sebut kata azam, dia adalah benda yang disimbolikkan kepada dewa ni. Macam mana simboliknya? Azam, kalau orang tanya kat kita, kita akan habaq 2 tahun punya cerita. Betul? Saya akan settlekan benda tahun lepas yang saya tak sempat habis untuk dilakukan pada tahun depan. Dan tak jadi satu kepelikan kalau saya berani kata dekat tuan-tuan, ada orang tanya dekat tuan-tuan azam bulan 3, ada tak? Bulan 3 Mac mai tanya, apa azam tahun baru kamu? Ada tak orang tanya bulan 3? Tak ada, dia akan tanya bulan ni kan. Pasal apa tanya bulan ni? Ya, sebab benda tu. Tapi bila kita sebut benda ni pun macam duk kata, sebab tu insya-Allah moga-moga kita diberi kefahaman, elakkan daripada duduk dalam keadaan digelapkan hati kita daripada mendapat kenikmatan iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Moga-moga dekat tu dulu kita berhenti muka surat 45. Nanti kita akan sambung. Boikot umum panjang sikit Boikot umum ni dia lama 3 tahun. Boikot umum 3 tahun ke atas Nabi SAW. Yang ni adalah seburuk-buruk senjata yang dilakukan oleh golongan kafir Quraisy ke atas baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Selepas daripada tawaran yang dibawakan oleh Utbah bin Rabi'ah tidak diterima oleh Nabi SAW. Baik, moga-moga dekat dulu perkongsian. Kalau ada kekasaran bahasa tu kita bicara telajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesilapan, ada kelemahan, mohon tolong maafkan, kaburkan, leburkan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya.